Yang lebih penting ni kita bagikan dia harapan lah sebenarnya. Harapan. Ya, latar belakang tenaga pengajar, mereka diambil dari mana? Secara latar belakang setakat ni kalau duta Teach for the Need, siapa-siapa guru yang berada di sekolah, tapi dia maknanya sesuai dan dia rasa willing untuk jalankan kerja amal dia lah. Maknanya kita bagi kelas tu, tapi kelas tu tidak berbayar kan. Jadi mana-mana guru di seluruh Malaysia yang rasa dia boleh luangkan 1 atau 2 jam seminggu, dia boleh mendaftarkan kami. Jadi dalam Teach for the Need, kita akan setakat ni kita nak usahakan lah untuk beri majalah percuma, kamus, insentif kurang-kurangnya. Sebab macam di tengah hari nanti sekolah saya buat 1.5 ke 2.5, jadi waktu tengah hari kan. Jadi macam ni kita nak galakkan murid ni datang, kita bagi dia makan, kita bagi dia minum. Jadi murid-murid ni rasa seronok dalam kelas tu, dia enjoy. Sambil makan sambil minum, kita bagi dia drill untuk UPSR. Baik. Maknanya sekarang ni 15 orang duta atau tenaga pengajar ni merupakan dalam lingkungan kenalan anda sendiri. Dah mula 19 Mac yang lalu. Jadi misinya selepas ini bagaimana? Nak mencari tenaga pengajar lebih ramai ataupun mencari pelajar-pelajar lebih ramai? Kami target untuk 5 tahun ke hadapan sekurang-kurangnya Teach for the Need dapat menjangkau sehingga 300 sekolah lah. Maknanya kalau 300 sekolah, kita ada 300 duta Teach for the Need. Macam sekarang ni, dalam 15 duta Teach for the Need ni, kita ada 15 sekolah, kita ada 100 lebih murid. 100 lebih murid. Jadi maknanya kalau kita boleh dapat jangkau lebih luas, maknanya saya rasa lebih ramai murid-murid memerlukan akan mendapat manfaat lah. Jadi selain daripada duta ni, kita ada lagi satu subdivision dalam Teach for the Need ni, non-teachers division. Non-teachers division contohnya, di Ipoh, ITG Ipoh, dia dah ambil satu rumah anak yatim, Darul Hikmah di Simpang Pulan. Jadi mahasiswa sana pergi ke sana 2-3 kali seminggu dan pergi beri kelas percuma lah. Jadi ini sama juga di Jengka. Alhamdulillah mahasiswa daripada ITM Jengka, dia orang akan masuk ke Jengka 11 rasanya. Jadi dia akan jumpa dengan penghulu kampung. Kita akan tanya murid-murid yang maknanya keluarga yang tak ada ayah, keluarga yang tak ada ibu. Jadi kita tengok anak dia macam mana, dan mungkin kita boleh buat kelas lah. Setakat ni itu. Setakat ni yang kita nampak macam tu lah. Maknanya selain daripada guru yang menjadi duta Teach for the Need, masyarakat pun boleh sama-sama terlibat sama untuk menyelesaikan, orang kata kalau pada kami di dalam Teach for the Need ni, untuk bagi harapan kepada murid-murid yang memerlukan lah. Jadi kalau boleh sekali untuk menjadi motivasi kepada mereka, boleh saja. Pergi ke laman Facebook untuk... Facebook kita ada laman web Teach for the Need, just type Teach for the Need akan keluar. Dan daripada laman Facebook tu akan keluar laman blog, laman web dan sebagainya. Menarik juga Teach for the Need ni, rakan-rakan kami di Warwick University, Coventry, mereka dah buat satu program Song for Friends untuk collect fund dan juga dan sebagainya. Jadi 16 Mac hari tu dia orang buat satu event acoustic night Song for Friends. Jadi dia orang dapat collect fund itu digunakan untuk establish kita punya laman web sekarang lah. www.teachfortheneed.org. Baik, dan kalau kita nak maklumkan kepada mereka yang lain-lain tu, nak menjadi sebahagian daripada tenaga pengajar, menjadi duta, jadi apakah agaknya yang dikatakan kepada mereka? Mungkin mereka memikirkan tentang isu sumber kewangan, di mana kelas itu akan dilakukan, adakah lokasinya perlu dicari sendiri atau macam mana? Kita boleh maklumkan? Baik, untuk menjadi sebagai seorang duta ataupun tenaga pengajar Teach for the Need ni, kita hanya perlukan spend masa dalam sejam di sekolah, dan guru yang willing untuk masuk ke Teach for the Need akan mengajar orang tak kira apa subjek untuk membantu murid ni bagi meningkatkan prestasi diorang belajar sorot. Jadi mereka hanya memerlukan kelas untuk spend budak-budak untuk belajar. Jadi kita biasanya pada waktu sekolah 7.30 hingga 1 petang. Jadi waktu sekolah. Jadi kita akan spend orang pukul 1.30 sampai 2.30. Jadi 1.30 hingga 2.30 ni kelas biasanya akan kosong. Jadi kita akan pilih mana-mana kelas untuk mengajar murid Teach for the Need ni kan. Jadi guru yang terlibat ni kita akan bagilah macam di saudara Zulkifli Zamir begitu, kita akan bagi dia majalah. Kami tengah mencari sponsor majalah. Dari segi latihan dia akan kami beri kepada guru-guru ni. Jadi mereka hanya perlu ada dan guide murid ni belajar.
Cara teknik mengajar yang betul Ya. untuk meningkatkan prestasi mereka. Ya, bila berpengalaman mengajar mereka memberi kelas tuition kepada pelajar-pelajar tercurut ni, bagaimana agaknya pengalamannya? Adakah mereka ini lebih mencabar ataupun sebenarnya mereka tahu dia cuma perlu diberi motivasi pada masyarakat? Okay. Pada pandangan saya, semenjak saya ikut kelas mengikuti kelas teach for limit ni amat mencabar lah jadi sebagai tenaga pengajar ni, sebab mereka kebiasaannya murid-murid kelas corot ni kita tahu dia punya tahap kemampuan mereka bagaimana, jadi kita akan menggunakan seperti yang ramai kita menggunakan teknik daripada tu untuk meningkatkan prestasi mereka. Biasanya macam contoh kita bagi tingkatkan dia punya self-esteem sebab biasanya pelajar corot ni self-esteem dia dah rendah. Jadi kita akan tingkatkan balik, bagi semangat pada dia, bagi motivasi. Jadi bila dia lihat macam satu kelas percuma siap ada, kita akan bagi dia makanan, minuman, jadi self-esteem dia akan meningkat sikit. Jadi itu akan meningkatkan lagi untuk prestasi belajar mereka. Baik. Dan mungkin kita boleh sampaikan kepada para peserta, khasnya bagi mereka yang berminat untuk menyertai menjadi sebahagian daripada sukarelawan, bagaimanakah caranya dan apa mungkin ada lepasnya ada projek turun padang ke untuk mereka bertemu di satu lokasi? Setakat ni Teach for the Need ni senang je. Kalau guru ataupun bukan guru pun sama-sama pergi ke laman web kami, ada satu section register. Register di sana dan kami akan hubungi lah. Cuma kalau guru lebih senang sebab mereka ada sekolah, jadi dia orang ada kelas, dia orang just minta kepada kami kertas kerja dan sebagainya, present dengan guru besar, insyaAllah rasanya tak ada masalah. Tapi kalau bukan guru pun jangan risau, maknanya join kami punya team. Sebab kita tengah berusaha keras, kita nak bantu macam guru-guru macam Fikri ni, dia luangkan masa dia 2 ke 3 jam seminggu percuma. Kita tengah usaha macam mana kita nak bagi buku percuma, kamus percuma dan juga insentif lain lah. Jadi ni murid-murid ni kalau dapat hadiah, kalau dapat pensel, kalau dapat beg dan sebagainya, mereka akan rasa lebih seronok lah. Jadi kalau bukan guru, saya rasa pun register dengan kami dan kita mungkin boleh fikirkan sama-sama macam mana cara. Sebab saya pun tengah usaha keras dengan rakan-rakan farmasi di Ipoh. Jadi kita tengah fikirkan macam mana cara kalau boleh kita beri vitamin percuma kepada murid-murid ni. Jadi kalau Fikri dia tahulah macam mana murid-murid kelas corot ni kan, dengan bibir dia macam mana, dengan dan sebagainya. Jadi kita cuma nak sampaikan kepada masyarakat, murid-murid yang memerlukan ni berada di mana-mana. Selalu orang cakap kalau di bandar di KL, sekolahnya lebih baik, muridnya lebih dapat peluang dan sebagainya. Tapi macam kami di sekolah ni maknanya kami nampak lah murid yang memerlukan ni berada di mana-mana. Bukan di pedalaman sahaja, di Kuala Lumpur contohnya pun mempunyai murid-murid yang memerlukan ni. Jadi murid-murid yang memerlukan ni, masyarakat boleh sama-sama membantu guru-guru seperti Fikri. Jadi kita bagikan kelas percuma kepada mereka. Jadi anda boleh terus ke laman Facebook dengan carian Teach for the Need atau terus ke laman sawang di www.teachfortheneeds.org. Ya, dan itu caranya. Baik, kita ucapkan selamat berjaya di atas usaha yang sedang dan bakal dilakukan nanti. Kita kepada Zulfikri Zamir dan juga Fikri Zaid Nuri. Oh, kebetulan Zulfikri. Kebetulan. Jadi selamat berjaya kepada kedua-duanya dan sampaikan salam kepada 15 juta yang lain, 14 juta yang lain. Dan semoga usaha ini akan berterusan insyaAllah. Baik, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan berkongsi mengenai Hari Kesedaran Autisme Sedunia. Jadi apakah perkongsian tersebut, sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama kami.